start dulu. So dalam chapter 1 ni kita tengok kita kena tahu lukis tak, kita kena tahu label tisu tumbuhan dan kita kena tahu describe proses pertumbuhan lah. Proses pertumbuhan ni ada dua, iaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, dan proses pertumbuhan ni disummarizekan, ditunjukkan dalam lengkung pertumbuhan. Okay, so kita tengok dekat organisasi tisu tumbuhan dulu. So tisu tumbuhan ni secara umumnya dia ada dua jenis. Dekat sini kalau Aisyah nak buat notes ke apa boleh ya. So dekat sini tisu tumbuhan ada dua jenis, satu jenis meristem dan satu lagi jenis kekal. So meristem ni dia kerja dia ialah untuk divide saja, itu kerja dia. So sebab itu dia tak ada pecahan-pecahan lain lah. Cuma position dia boleh jadi dekat bahagian hujung pucuk dengan hujung akar, itu yang kita panggil sebagai apical meristem. Dan dia juga berada di bahagian dekat area xylem dengan phloem, dekat situlah, dekat bahagian tengah-tengah bahagian batang untuk menambahkan kelebaran batang pokok. So tapi walaupun position dia berbeza, kerja dia membahagi sahaja. Manakala tisu kekal ni adalah tisu yang telah mengalami proses pengkhususan. So bila dia mengkhusus, dia dah jadi bentuk yang spesifik, dia tak boleh buat pembahagian sel. Jadi tiga jenis tisu kekal ni iaitu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. So tisu epidermis yang kita belajar pada apa yang kita jumpa dekat daun lah, iaitu tisu epidermis daun ada bahagian atas dengan bahagian bawah yang pada permukaan dia ada sel pengawal. Manakala tisu asas ada parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Ketiga-tiganya ada rupa yang slightly different from each other sebab ada yang berfungsi untuk storage, ada yang berfungsi untuk sokongan dan ada juga yang berfungsi untuk sokongan mekanikal, sokongan yang paling kuat lah. Okey, untuk tisu vaskular pula, nama dia vaskular sebab tisu tu untuk transport, iaitu xylem dan phloem. Okey, jom kita tengok tisu permanent tisu atau tisu kekal dulu. So, cuba kamu labelkan dekat sini, dekat mana xylem, phloem, parenkima, kolenkima dengan sklerenkima. Okay, cuba tengok dekat rajah tu mana satu parenkima, kolenkima dan sklerenkima. Okay, drag saja ikon tu, bawa ke ikon pula nombor nombor 1, 2, 3 tu. Okay, so cuba tengok kat situ mana satu xylem, phloem, okay. Okay, kalau clue dekat clue dia ialah clue dekat pula. Parenkima, kolenkima, sklerenkima tu 3 yang kat atas tu. Oh, okey. Betul juga yang kamu letak nombor 3 tu parenkima, betul juga, tak ada masalah. Tapi sebenarnya gambar bawah tu saya nak tunjuk xylem dengan phloem sebenarnya. So yang atas tu
ialah antara 3, 4, 5 yang kat atas tu, 1 dengan 2 kat bawah. Sorry. Tapi betul juga yang kamu label kat bawah tu, tak ada masalah. Okay. Okay, good. Parenchyma betul, collenchyma betul, sclerenchyma betul. Okay, xylem tu yang dia punya mak saya pun kena masuk lah ya. Dia yang dia punya dia punya lubang tu adalah yang besar-besar lah. Phloem yang kecil-kecil. Okay, so kalau kita tengok vascular bundle, okay, yes, correct. Betul. Okay, very good everyone. Okay, mari kita tengok, jom kita bandingkan antara parenchyma, collenchyma dengan sclerenchyma ya. So, ada 5 karakteristik kat sini. Untuk parenchyma, ketebalan dinding sel dia macam mana? Macam ni kita nak compare. Siapa yang bila dah jadi matang, jadi sel matang adalah masih lagi hidup atau mati. Tengok parenchyma bila dah mature dia sel hidup ke sel mati dan sebagainya lah. Fungsi in general untuk apa parenchyma dan dekat mana kita boleh jumpa parenchyma, sclerenchyma dan collenchyma. Silakan. Okay, kejap. Kena show responses dulu. Alright.
Okay, very good. You are on the right track, Aisyah. Bagus. Okay, teruskan. So fungsi untuk parent kaimah ni bergantung kepada position dia kan. So you can choose any type, any function that you want lah. Kalau apa tu, kalau nak refer kepada kedudukan dia dekat daun, fungsi dia apa. Kalau kedudukan dia dekat akar, fungsi dia apa. Okay.
Ashraf, are you okay? Okay, very good. Okay, apa tadi azam pertama pun dah settle dah. Okay lah. Okay, so parenchyma dia memang tisu apa dia punya dinding sel dia paling nipis dan dia adalah sel yang masih hidup walaupun dah mature ya. Jadi position parenchyma ni ada di beberapa tempat. Misalnya parenchyma ni nanti dia boleh specialize untuk jadi mesophyll palisade, sama ada spongy mesophyll atau palisade mesophyll kan. So dia boleh buat fotosintesis, tapi dia juga boleh digunakan untuk storage bila ada pada bahagian akar atau di bahagian isi buah kan. Ya, itu parenchyma jugalah. Kemudian dia juga boleh jadi untuk proses repair and regeneration of plant tissues dan apabila dia dalam keadaan terjit dia boleh bagi sokongan dan bentuk pada tumbuhan herba. Saya setuju. Okey, jadi lokasi dia any soft part of the plant, bahagian tumbuhan yang yang lembut adalah parenchyma. Untuk collocyma pula, dia punya dinding sel tebal tetapi ketebalan dia tak sekata. Ada part tebal, ada part nipis. Dan dia punya situasi dia bila dia dah mature, dia adalah sel yang masih lagi hidup. Dan kemudian disebabkan dia tebal, irregular tebal, jadi dia masih lagi dia masih lagi hidup dan dia boleh bagi sokongan mechanical, tapi pada masa yang sama juga dia boleh bagi elasticity, boleh bagi flexibility lah. Sebab itu position dia dekat petiole atau tangkai daun, pada petiole atau pada daun yang masih muda. Kenapa dekat petiole tu kena fleksibel? Sebab kita akan tengok nanti daun dia akan digerakkan untuk mendapat cahaya matahari yang maksimum. Okey. Kemudian untuk sclerenchyma pula, dia adalah tisu yang mempunyai sel wall yang paling tebal dan selain daripada itu, ketebalan dinding sel tu disebabkan oleh enapan lignin. Parenchyma dan collocyma ni ketebalan dinding sel tu selulose, tapi dalam sclerenchyma ditebalkan oleh lignin. Dan disebabkan itu, sebab lignin ni adalah waterproof, kalis air, jadi sclerenchyma ni mati apabila dia dah mature lah. Okay. So fungsi dia adalah untuk memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan yang matang. Saya setuju. Dan kita boleh jumpa kita juga boleh jumpa sclerenchyma ni untuk membentuk sebahagian daripada tisu vaskular. So dia boleh jadi juga berfungsi untuk membantu pengangkutan air. Sclerenchyma ni adalah nak kata apa ya, sclerenchyma ni kita boleh jumpa dekat bahagian-bahagian pokok yang matang, yang tisu-tisu berkayu tu mostly ialah sclerenchyma. Okey, jom kita tengok dekat soalan ini. Okey ya. So soalan ini menunjukkan gambar tisu meristem. Mula-mula tisu meristem tu rupa dia biasa saja, semua sama, tapi bila mengalami pembezaan dan pengkhususan, dia jadi tisu epidermis. So, apakah penyesuaian yang ada pada tisu epidermis yang membantu tisu epidermis tu menjalankan fungsi dia? What are the adaptations of epidermal tissues that help the tissue to perform its function? Ini soalan 2 markah. Okay, ini soalan 2 markah. Okay, ini soalan 2 markah. Jom kita tengok. Okey.
Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, so kalau kita cakap pasal epidermis, kita sentiasa cerita pasal dia punya cuticle. Apakah ciri-ciri cuticle ni dan apakah fungsi ciri-ciri cuticle ni? Okay, apa ciri-ciri dekat cuticle ni? Okay. Yes, very good. Sifat dia waxy, bagus. Okay, so cuticle is waxy layer. Sifat dia ialah, sifat dia apa? Sifat dia lepas tu function dia. Yes, bagus. Cuticle waxy layer to limit water loss. Very good. Okay, seterusnya kita juga boleh tambah kat situ limit water loss during transpiration. Okay, itu satu. Fungsi yang kedua ialah protects the leaf from mechanical injuries and pathogens. Melindungi daun dari kecederaan mechanical dan patogen. Bagus. Okey. And pathogens ya. Alright. Satu lagi, kalau kita tengok pada gambar tu kan, pada gambar yang gambar tu, selain daripada tisu epidermis, sel epidermis biasa, kita juga nampak sel pengawal kat situ. So kita boleh juga cerita pasal sel pengawal sebab dia tanya pasal penyesuaian epidermis kan. So kita boleh cerita pasal sel pengawal. Kita boleh kata sel epidermis, epidermal tissue, modified epidermal tissue will form gut cells. The function of gut cells is to control the opening and closing of stoma. Okay. Satu lagi, tisu epidermis yang diubah suai membentuk sel pengawal yang boleh mengawal pembukaan dan penutupan stoma.
Okay. Wow. Alright, okay. Habiskan, okay ya. Kita boleh cerita dua ya. Kalau kita sebut pasal penyesuaian epidermis, nombor satu dia ada cuticle. Sifat dia yang waterproof, mengurangkan kilangan air semasa transpirasi. Nombor dua, melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan juga patogen. Okey, penyesuaian yang kedua kita boleh cerita ialah sel pengawal atau gut cells modified to become epidermal tissue modified to form gut cells. Gut cells function is to control opening and closing of stoma. Okay, kita boleh cerita dua benda kat situ Okey. Alright. Nanti sekarang lepas ni kita nak tengok pasal primary growth and secondary growth pula ya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok pertumbuhan primer dan sekunder tumbuhan. Okey. Bila kita cakap pasal pertumbuhan primer, dalam rajah ni step 1, 2, 3 ni dia nak tunjuk proses macam mana pertumbuhan primer tu berlaku lah. Pertumbuhan primer ni dia bergantung kepada proses yang melibatkan vakuol dan air ni. Cuba tengok apa jadi kat situ. Mula-mula sel tu bentuk cube saja kan. Lepas tu air diffuse masuk. Lepas tu something happen to the vacuole and the cell becomes rectangular towards the end kan. So bolehkah kamu describe the process? Apakah nama proses tersebut? Dekat mana proses ni berlaku? Dan cuba ceritakan step by step macam mana cara proses ni berlaku. This is a 4-mark question ya. Soalan ni adalah 4 markah. So kita bagi tahu dulu nama proses ni apa, berlaku dekat mana, kemudian step by step dia macam mana ya. Okay. So nama proses dia ni, ada nama vakuol kat tengah. Apa ya? Nama dia ialah nama dia ialah vacuolation atau pemvakuolan. Proses ini kita boleh namakan dulu bila kita cerita atau jawab soalan pasal proses. Kita nak bagi nama kepada proses tu dulu. Proses ini ialah pemvakuolan atau vacuolation. 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 Proses ni berlaku dekat mana kamu rasa? Dekat zon pembahagian ke, zon pemanjangan ke, atau zon pembezaan? Where do you think does this process occurs? In the zone of cell elongation ke, zone of cell division ke, or zone of cell differentiation?
Very good. Berlaku di zon pemanjangan. Okey, cuba tengok kat situ. Gambar satu tu. Air buat apa kat situ? Air atau water. Water, arrow tu masuk ke dalam sel. So, kita nak cakap apa kat situ? Water atau air. Air, yes. Water diffuse in atau air meresap masuk. Meresap masuk ke dalam sel dan vakuol. Boleh. Sebab dalam sitoplasma pun kita nampak, dekat dalam vakuol pun kita nampak arrow tu. Okey, mari kita tengok balik. Okey. Lepas tu, bila sel dipenuhi air, vakuol pun dipenuhi air, ini akan meningkatkan apa kat dalam tu? Apabila sel dengan vakuum penuh dengan air, meningkatkan apa kat dalam tu? Isi padu ke? Tekanan ke? Kepekatan ke? Dan sebagainya. Okey. Meningkatkan. Yes, very good. Tekanan meningkat di dalam sel. Bagus. Jadi bila tekanan meningkat di dalam sel atau terhadap dinding sel, menyebabkan sel tu jadi apa? Cuba tengok gambar. Sel jadi apa? Okey, cuba tengok gambar. Sel jadi apa? Okey, yes, very good. So 1, 2, 3, 4 cukup. Okey, cukup ya, jawapan tu cukup. Very good, lengkap. Okay, now let's take a look at explanation dia ya. Okay, sorry. Yang tadi tu ialah, yang kamu jawab ni ialah pertumbuhan primer. Okay, iaitu saya summarizekan sekali lagi ya. The name of the process is vacuolation that occurs in elongation zone atau zone of cell elongation. Number 3, it started with the diffusion of water and nutrients into the vacuole and then the cell will increase in size. The increase in water content inside the cell will increase pressure towards the cell wall. Therefore, the cell wall will elongate, widen atau becomes longer. Apa-apalah perkataan yang sesuai untuk menunjukkan sel tu jadi berubah jadi apa ya. Alright, jom kita tengok pertumbuhan sekunder pula. Okey, untuk pertumbuhan sekunder, sebelum kita cerita pasal pertumbuhan sekunder, kita kena faham dulu, kita kena tahu position watak-watak yang terlibat lah. Okey, di bahagian batang pokok, kita kena kenal pasti position cambium vascular. Cambium vascular ni berada di antara xylem dengan phloem. So, xylem yang pertama terbentuk pada bahagian pokok tu kita panggil sebagai xylem primer, dan phloem yang pertama terbentuk kita panggil sebagai phloem primer. So, apabila proses ni nak bermula,
kita tengok kat situ cambium vascular ni dia separated between each other kan. Okay, kan ke setiap satu, okay kejap. Saya tukar ni, boleh draw ya, kot nak buat notes. Okay, sekejap. Okay, nanti kejap ya, saya tukar kepada marker warna merah supaya apa yang saya tulis catat kat sini boleh dilihat. Alright. Okay. Okay, dalam saya ada jot dan apa-apa tu, apa-apa untuk label nanti kamu boleh tengok dalam Google Meet ya. Okay, so kita nampak kat sini, nampak ya, setiap berkas vaskular ni cambium vaskular dia separated from each other, berasingan antara satu sama lain. Jadi langkah pertama ialah cambium vaskular ni dia membahagi ke kiri dan ke kanan. Dia membahagi sideways untuk membentuk gelang. Okay, dia bahagi ke kiri ke kanan, nanti bersambunglah vascular cambium ni with each other to form a ring. So when it formed a ring, okay, saya tukar kepada, boleh draw juga ya. Bila dia dah habis membahagi, nampak dia dah bersambung antara satu sama lain membentuk gelang cambium. Sekejap ya. So bila dia dah bersambung antara satu sama lain membentuk gelang cambium, barulah cambium vascular ni atau vascular cambium ni will conduct mitosis atau conduct cell division upwards and downwards. Okay, nampak ada arrow juga kat sini warna purple dengan warna merah. So untuk arrow warna merah ni, sekejap ya, saya guna warna hijau pula. Okay, untuk arrow warna merah ni kita nak tunjukkan gelang cambium membahagi membentuk xylem yang baru. Nama xylem tu ialah xylem sekunder. Manakala arrow warna purple ni adalah menunjukkan vascular cambium membahagi ke arah luar membentuk phloem sekunder. Phloem baru nama dia secondary phloem atau phloem sekunder. Okay, so tadi nombor 1, vascular cambium divide sideways to form a cambium ring. Once cambium ring is formed, the vascular cambium will divide inwards and upwards. Kalau ke arah dalam, inwards it will form secondary xylem, outwards it will form secondary phloem. Okey, jom kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Nampak sekarang ni sudah ada pertambahan layer di dalam bahagian batang. Kita sudah ada 2 xylem dan 2 phloem. Primary xylem, secondary xylem, primary phloem and secondary phloem. So the older xylem, kan, the older xylem ditolak ke bahagian dalam, secondary phloem ni tolak xylem primer ni ke bahagian dalam batang untuk menjadi mampat. So dia akan jadi lapisan kayu yang kuat, compressed to form a strong woody layer. So when it has been compressed to form a strong woody layer, then the next type of cambium, jenis cambium seterusnya pula akan mula membahagi. So nama nama cambium tersebut ialah cork cambium atau cambium gabus. Kedudukan cambium gabus ni ialah terletak di antara lapisan cortex dan lapisan cork, ya, atau gabus. Jadi cambium gabus ni dia
dah memang sedia dalam bentuk gelang. Jadi dia hanya perlu divide ke arah dalam untuk menambahkan lapisan korteks, okey. Dia bahagi ke arah dalam untuk membentuk lapisan korteks baru dan membahagi ke arah luar untuk menghasilkan lapisan gabus baru. It will divide inwards and outwards. When cork cambium divide inwards, it will form a new layer of cortex, while when the cork cambium divide outwards, it will form a new layer of cork. Okay, so let's see here another example, another explanation about secondary growth in root. Tadi kita discuss pasal dekat bahagian batang, sekarang kita tengok bahagian akar pula. So, akar pun sama. Dia ada juga cambium vascular dan kita nampak dekat sini cambium vascular macam ada. Okey, tak ada, tak apa. Sekejap ya, sorry. Okay, so cambium vascular mula-mula dia separated kan dekat sini. Tapi sama juga cambium vascular will divide sideways to form a ring. Okay, cambium vascular membahagi ke sisi untuk membentuk gelang. Dan pada gambar kedua kita tengok dekat situ. Kejap ya. Okay. Okay, so cambium vascular ni dia exist, dia wujud secara berasingan, kemudian barulah dia membahagi membentuk gelang. Okay, lepas tu, kejap kenapa ada kat situ? Alright, kemudian bila gelang cambium vascular ni membahagi ke arah dalam, dia akan membentuk xylem sekunder dan bila membahagi ke arah luar membentuk phloem sekunder. Tengok gambar yang ketiga. Okay, tengok gambar yang ketiga, nampak dia dah ada pembentukan xylem sekunder dan xylem primer kat situ. Dan sama juga macam tadi, xylem sekunder ni dia tolak xylem primer ke dalam menyebabkan xylem sekunder ni jadi lebih, xylem primer ni jadi lebih mampat sebab tu saiz dia lagi kecil daripada gambar kedua. Okay, kemudian phloem sekunder ni menolak phloem primer ke luar menyebabkan diameter akar menjadi bertambah. Okey. Lepas tu dah settle yang tu. Sorry. Dah settle yang tu. Okey, kita dah settle yang ni. Jom kita tengok soalan seterusnya. Okey. Diagram atau diagram shows a cross section of structure X and structure Y from two dicot plants. Okay. So untuk cross section X, it is from a plant that undergoes primary growth. Okay, batang X ialah daripada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer. Manakala batang Y adalah daripada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Okey. Nyatakan lagi dua perbezaan antara batang X dengan batang Y. Cuba kamu nyatakan lagi dua perbezaan yang kamu nampak antara X dengan Y. Apa lagi perbezaan yang kita nampak dekat situ? Please, apa yang you? Where? We are going. Oh, you work.
Oh no, my God! Oh no! Oh! Oh! Get up! Oh! Oh! Okey, apa yang kita nampak kat situ? Cuba tengok dari segi apa yang X ada atau apa yang Y ada, X tak ada misalnya. Kalau kita buat perbezaan struktur, kita boleh bandingkan dari segi tu. The ball was. Why is the ball moving? Oh no. Okey, apa yang ada pada Y tapi tak ada pada X. Itu perbezaan struktur yang kita boleh tengok. Tengok saja pada gambar tu. Apa yang ada pada Y tak ada pada X. Cuba tengok. Okey. Nyatakan perbezaan saja ya, tak payah terangkan, tak apa. Dua lagi perbezaan. Mungkin kita boleh banding dari segi the presence of secondary phloem atau secondary xylem. Dekat Y ada tak dua-dua tu? Dekat X ada tak dua-dua tu misalnya? Atau mungkin kita boleh bandingkan dari segi diameter. Diameter pun boleh ya. Okey, jom kita tengok gambar tu. Okey, kalau kita tengok gambar tu, kita dapati yes. I agree with you. X tu tak ada phloem sekunder. Very good. Manakala Y, Y ada tak? Okey. Yes. Dan kita boleh dari segi apa itu, dari segi kehadiran secondary phloem atau phloem sekunder dengan xylem sekunder kan. Okey, kalau dari segi diameter macam mana? Siapa diameter dia lagi banyak? Kalau kita terangkan nyatakan perbezaan struktur, kita bagi tahu apa yang kita nampak. Alright, very good. Perbandingan yang sangat baik. Thank you. Okay, sekarang ni kita nak tengok graf pertumbuhan pula ya. Okay, jom kita tengok graf lengkung pertumbuhan. So, untuk lengkung pertumbuhan kat sini ada 4 description kat situ. Cuba kamu matchkan kalau petak merah tu untuk A ke B ke C ke D. Untuk hijau tu untuk A ke B ke C ke D dan seterusnya lah. Setiap ikon tu dia ikut statement dekat situ ya. Okey. Letak je dia dekat A ke B ke C ke D.
Alright, very good. Okay, so untuk statement A, okay, the food stored in the cotyledon is used for germination. Sebelum daun keluar untuk menjalankan fotosintesis. Sebab daun tak ada kan nak buat fotosintesis, tak bolehlah dapat sumber makanan. Okey. Kemudian yang kedua ialah warna merah untuk B. Kenapa kadar pertumbuhan berlaku dengan cepat? Sebab pada masa ini pokok telah boleh menjalankan proses fotosintesis. So they have enough organ that can support atau supply energy resources for the plants to grow, kan? Okey, pada peringkat C, yes, memang warna biru. The plant is matured at this stage. Jadi kita lihat kat sini kadar pertumbuhan dia almost zero lah, dia hampir mendata, kan? Dan kemudian pada peringkat yang warna purple tu D, okey, kita nampak dekat situ dia punya jisim berkurangan sebab dia dah mula membuang atau menggugurkan organ-organ pada badan dia, kan? Jadi pokok tu jadi lagi ringan lah. Itu yang jadi sebab daun tak ada, bunga tak ada, buah tak ada. Jadi pokok tu jadi lebih ringan dan pada masa itu kadar fotosintesis pun berkurangan sebab daun dah tak ada, kan? Dan pertumbuhan adalah negatif lah sebab dia dah mengalami proses penuaan. Okey, kita tengok pula pada peringkat pokok yang perennial macam ni, ya. So pokok yang perennial macam ni, okey, dia apa tu nama dia? Dia bertumbuh sama macam pokok annual, pokok tahunan. Ya, sekejap ya. Ni yang graf ni tadi ialah untuk pokok yang semusim atau pokok annual. Once dia dah disperse dia punya seed, habis. Hidup dia dah dia punya fungsi dia dah habis dan dia mula mati. Sekejap ya. Okey, tetapi pokok perennial, kalau kita dapati, kita tengok dia punya graf, seolah-olah setiap tahun dia bertumbuh tu adalah satu sigmoid. So dia habis satu sigmoid, dia mengalami fasa A, B, C, fasa pertumbuhan A, B, C dan D. Lepas tu the next cycle dia start balik. Fasa pertumbuhan A, B, C dengan D. Jadi pokok yang hidup bertahun-tahun ini, yang pokok yang lama, pokok yang tua, kan, dia hidup bertahun-tahun ini adalah dia punya, nak kata apa ya, bila kita sambung dia punya graf sigmoid setiap tahun tu, kita dapati dia menunjukkan satu lengkung lah. Okay, sebagaimana yang kita nampak pada graf yang ketiga yang kanan sekali tu, ya. Bila kita sambungkan semua titik semua lengkung sigmoid tahun 1, tahun 2, tahun 3 sampai tahun ke-10, kita dapati setiap sigmoid tu bila digabung dia nampak satu pattern. So untuk pada graf yang kedua tu, okey, nak ditunjukkan dekat situ ialah sigmoid yang pertama ialah first growth season atau musim pertumbuhan yang pertama, di mana dia baru nak keluarkan daun, dia baru nak buat fotosintesis. Jadi semua excess food atau excess glucose produced during photosynthesis disimpan di dalam struktur ubi atau tubers. Okay. Kemudian second growth season pula, apa yang berlaku dekat situ, makanan-makanan atau
starch yang disimpan dalam tuba tadi digunakan untuk cellular respiration untuk menghasilkan organ-organ baru specifically untuk pembiakan, iaitu bunga dan juga biji benih. Jadi kita dapati dekat situ walaupun ada daun untuk buat fotosintesis, tapi dia nak buat benda ni sebagai rapid growth kan, untuk membantu rapid growth, jadi simpanan makanan di dalam tuba pun akan digunakan. So untuk tumbuhan perennial, setiap tahun adalah satu graf sigmoid, lengkung sigmoid ya. Kemudian proses pertumbuhan tu berlaku selagi dia hidup, selagi itulah proses pertumbuhan tu berlaku. Dia akan mengalami fasa pertumbuhan A, B, C dan D. Dan next year pun A, B, C dengan D sampailah circumstances menyebabkan dia mati. So, bila kita tengok pada lengkung pertumbuhan untuk pokok perennial ni adalah tinggi semasa musim bunga dan juga musim panas. Jadi bila dia pergi dekat musim autumn dengan winter, autumn dengan winter tu growth rate dia pada lengkung C dengan D lah. Macam tu ya. Alright. So mari kita cuba satu soalan yang berkaitan dengan ini ya. Jom kita cuba. Okey. Rajah ini menunjukkan lengkung pertumbuhan pokok perennial. Ini yang saya sebut tadi. Setiap tahun tu satu tahun satu sigmoid, satu tahun tu satu sigmoid yang bersambung-sambung. Terangkan corak pertumbuhan bagi tumbuhan itu. Bila kita nak tak ada dalam bahasa Inggeris pula ya. Explain the growth pattern for this particular plant. Okay, can you explain the growth pattern for this particular plant? Apakah nama dia? Dan cuba describe apa yang kita nampak dekat graf tersebut. Okay. Dan setiap lengkuk tu mewakili apa. Lepas tu ada tak peranan-peranan musim dekat situ yang mempengaruhi kadar pertumbuhan. Okay, cuba dulu.
Okay, very good. You have the right idea there, ya. So, mari kita tengok. Okay, ya. So, okey, lengkung tersebut mewakili pertumbuhan yang berlaku sepanjang hayat. Okey, nombor 1. Atau we can also say it shows apa? Unlimited growth, menunjukkan pertumbuhan yang tidak terhad atau continuous growth, ya, menunjukkan pertumbuhan yang berlaku sepanjang hayat atau pertumbuhan yang berlaku secara berterusan. Okey, menunjukkan apa tu nama dia tadi? The graph shows a continuous growth. Okey, nombor 1. Nombor 2, okey, jujukan sigmoid yang kecil, betul. Jujukan sigmoid yang kecil ataupun satu lengkuk sigmoid yang berterusan. Samalah tu, ya. The graph apa? Sekejap, ya. Saya macam, sebab saya punya ID ni dalam bahasa Melayu, saya kena translate. Sekejap, ya. Lengkung tersebut mewakili pertumbuhan yang berlaku. Sekejap. Jujukan sigmoid yang kecil. Okay. The curve shows a combination of several sigmoid. Okay. The graph shows the combination of several sigmoid that is connected to each other. Okey. Okey, saya nak tambah lagi daripada idea Aisyah tu. Okey. Setiap lengkuk sigmoid mewakili pertumbuhan untuk 1 tahun. Each sigmoid curve represents the growth of 1 year. Okay. And then kita cerita sikit apa yang berlaku dekat situ. Towards the end of each sigmoid curve, it shows a slight decline. Di bahagian akhir, setiap lengkuk sigmoid akan menunjukkan sedikit penurunan. Kenapa ada pertumbuhan? Kenapa ada kadar pertumbuhan tinggi? Kenapa ada kadar pertumbuhan turun? Okey, ya. Lengkuk sigmoid ni menunjukkan penurunan tadi, kita nak sambung, disebabkan oleh pengguguran daun dan juga buah. Okay. The slight decline of sigmoid curve is caused by the sekejap, ya. Tulis dulu. Okey, ya. Apa tadi? Penurunan tadi disebabkan oleh pengguguran daun dan buah. Okey. Alright. Kemudian barulah kita boleh tambah juga apa yang Aisyah sebut tadi, idea yang baik. Kadar pertumbuhan dipengaruhi oleh musim. So, semasa musim panas atau musim bunga atau musim hujan lah, untuk kita musim hujan lah kan, kadar pertumbuhan meningkat. The growth of this plant is influenced by seasons. Okay, influenced by seasons. During summer or spring or rainy season, the the growth rate increases. Okay, and during winter and autumn season, atau kalau dalam keadaan masa kita semasa musim kemarau lah, semasa musim kemarau, musim luruh atau musim sejuk, growth rate decreases. Kadar pertumbuhan berkurang. So jawapan soalan yang sama kita boleh kembangkan, nak kata apa ya, pengubah soalan boleh kembangkan menjadi lebih daripada 4 markah. Dia boleh push sampai 6 markah, ya. Okey. So
saya recap balik apa yang kita dah discuss mengenai chapter 1 ni. Untuk chapter 1, saya recap satu-satu ya. Untuk chapter 1, pertama kita kena kenal tisu meristem kat mana, tisu kekal dekat mana. Tisu kekal ada 3 jenis, epidermis, asas dengan simple and vascular. Epidermis, kita kena tahu apakah dia punya specialization. Kita tahu dia ada white cell cuticle dan kita tahu dia boleh membentuk gut cells. Manakala simple permanent tissues three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Vascular tissues can be in the form of xylem and phloem. Cerita pasal xylem dan phloem ni ada diceritakan dengan lebih detail lagi dalam chapter seterusnya. Untuk tisu asas, collenchyma, sclerenchyma dengan parenchyma ni, kita kena tahu differentiate dari segi the thickness of the cell wall, dari segi dekat mana kita nak jumpa dan juga dari segi function. Okey, kemudian kita juga tengok proses primary growth, di mana semasa proses primary growth ni berlaku, the process vacuolation, pemvakuolan is essential to for this particular growth process lah. Jadi proses ini berlaku apabila air diffuse into the cells, into the vacuole, causing the increase in the size of vacuole and also increase the pressure inside the cell. This pressure will push the cell wall to make the cells elongate, to make the cell becomes larger. And then kita juga tengok secondary growth pada bahagian batang pokok, di mana kita tengok mula-mula cambium vascular divide membentuk gelang cambium, dan bila dah bentuk gelang cambium barulah dia membentuk xylem sekunder dan phloem sekunder. Kemudian dah settle phloem dengan xylem sekunder, barulah cambium gabus divide untuk membentuk gabus baru dengan cortex baru. Sama juga proses yang berlaku di dalam bahagian akar. Dan last kali kita tengok kat sini ialah proses pertumbuhan yang ditunjukkan oleh graf sigmoid. Similar to humans, they also show a sigmoid curve where there is a phase decreasing mass. Kita tengok dekat sini pada peringkat A, dia punya gising kering dia decrease because the food stored in the cotyledon is used for germination. Lepas tu berlaku rapid increase rate of growth, and then pada peringkat C dia punya plant is mature, so the rate of growth started to become zero atau slow down. Kemudian kita tengok dekat perennial plants, kita tahu bahawa perennial plants ni sigmoid curve juga. Tetapi sigmoid curve dia adalah bersambung-sambung macam ni kan. Dia setiap 1 tahun tu mewakili setiap satu sigmoid curve tu mewakili 1 tahun pertumbuhan. So saya tak nak pergi ke nak buka chapter baru tak boleh sebab tinggal 15 minit je lagi. Up until now, do you have any question regarding today's class? Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak ada tulis none ya. Okay. Kalau tak ada tulis none. Kalau ada masih lagi ada soalan boleh bagi tahu. So untuk chapter ni dia punya essence dia ialah tahu label, dan tahu describe proses, kena tahu describe characteristic and also function.
Okey, tak ada setakat ini. Hopefully apa yang kita discuss malam ni membantu Aisyah untuk revise balik chapter 1. Minta maaf Aisyah, saya memang bila saya fikir plan balik, saya fikir daripada saya campur aduk ada 2 chapter dalam satu sekali, dalam sekali belajar malam ni, saya fikir lebih baik saya fokus kepada satu chapter, make sure Aisyah betul-betul faham lah. So hopefully what we do today really helps you to prepare for your exam ya. So Ashraf pun sama, bila Ashraf ada exam, Ashraf bagi tahu je saya chapter mana yang Ashraf nak fokuskan. Jadi saya akan prepare materials untuk kita sama-sama go through dan bantu Ashraf untuk revise ya. So I think that is all for today. Saya mohon izin untuk habiskan 13 minit awal sebab soalan pun tak ada dan setakat kamu punya submission tu okey, teknik jawab baik, cuma Ashraf kurang respon sikit malam ni ya. Tak apa, mungkin jauh sangat nak recall sampai chapter 1. So that is all for today. Thank you so much for coming. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Thank you Aisyah. Thank you Ashraf. You're welcome.